Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna afdalal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuliakan Tuan Imam, hormati ahli jawatan kuasa masjid, hormati Datuk Ketua Kampung, Tuan Haji, puan-puan majlis sidang hadirin, muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bertemu dan saya menggantikan Ustaz Zainal kerana dia ada urusan di Mahat Tahfiz ni. InsyaAllah pada minggu yang keempat nanti dia akan berada bersama dengan kita lagi, insyaAllah. Jadi kita menyambung dalam kitab Aqidah, Asas Aqidah Islam, di bawah tajuk Wahyu dan Perkembangan Syariat. Wahyu dan Perkembangan Syariat. Qala al-musannif rahimahullah, perkembangan syariat. Allah menjadikan sesuatu dalam alam ini mengikut perubahan dan perkembangan tertentu supaya segalanya berjalan dengan baik. Kanak-kanak umpamanya dilahirkan dalam keadaan yang lemah dan serba kekurangan. Ia tidak dapat menghisap susu dengan sendirinya tanpa pertolongan ibu atau orang lain. Pokok tidak dapat mengeluarkan buah pada harinya ia tumbuh. Demikianlah seterusnya. Itulah yang dikatakan peraturan alam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini maknanya peraturan, susunan yang Allah Ta'ala telah pun tentukan kepada manusia di atas kemungkinan. Jadi peredaran bulan, bintang, matahari dan sebagainya disebut sebagai syariat sebenarnya. Itu syariat. Syariat yang telah pun ditentu dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mengikut apa yang diperintah oleh Allah. Bulan dia tidak akan keluar kecuali dengan izin Allah. Matahari tidak akan terbit sebelah timur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekiranya tiba-tiba matahari timur terbit sebelah barat, bermakna peraturan itu telah diubah oleh Allah. Diubah dengan sebab berlakunya akhir zaman. Jadi gitulah ya. Bila matahari dah mula muncul daripada barat, bermakna apa tuan-tuan? Bermakna pintu taubat telah pun ditutup. Jadi tak guna lagi lah nak bertaubat. Jadi sementara matahari ni masih terbit sebelah timur ni, jadi kita cepat-cepat kita pergi datang kepada perkara yang meningkatkan dan menambahkan amal kita kepada Allah SWT. Sebab syariat ini tuan-tuan yang ditentukan oleh Allah ini, dia akan mengikut peraturan. Peraturan yang bila Allah Ta'ala kata tutup, tutup. Allah Ta'ala kata turun, turun. Dia macam tu lah.
Kalau hari ini di kampung kita tak hujan, tapi baru je telefon Pak Mertua dekat Johor, dia kata hujan lebat. Jadi maknanya peraturan sana dia mengikut hukum. Hujan lebat sekarang ni. Jadi kita tak hujan. Tadi je macam nak hujan, tapi tak hujan. Jadi maknanya keizinan itu berdasarkan peraturan dan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT. Begitu juga undang-undang manusia. Manusia itu bersesuaian syariatnya telah pun ditentu oleh Allah. Undang-undang yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia mengikut kesesuaian yang ada pada manusia itu sendiri. Allah Ta'ala tahu kelemahan kita, Allah Ta'ala tahu kekuatan kita. Akidahnya kita kena ada macam tu. Kalau kita tak ada akidah yang macam ni, bahaya. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Itu masalah. Kalau kita rasa kita lebih tahu, jadi kita susun undang-undang tu ikut kita, suka kita. Jadi sebab tu bila adanya undang-undang Islam dalam Quran ni berkaitan dengan mencuri, merompak dan sebagainya, ini semua syariat yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu bila kata urusan Allah, kita kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pandai-pandai kita nak menghukum ikut suka kita. Macam hari ini perompak, sepatutnya hukuman bagi perompak dalam Islam ni, hendaklah apa dia, kalau perompak itu mencuri sahaja, potong tangan. Kalau perompak itu membunuh, merogol dan sebagainya, hendaklah dipotong tangan secara bersilang. Kaki kanan, tangan kiri, dia bersilang. Itu undang-undang yang Allah Ta'ala tentukan. Tapi hari ini tuan-tuan, kalau perompak datang rumah, tuan-tuan tak boleh bunuh. Jangan bunuh, sebab ketua polis kata jangan bunuh. Kalau tuan-tuan bunuh, tuan-tuan yang masuk penjara. Kan pelik tuan-tuan undang-undang gini. Pelik tak pelik. Pencuri masuk rumah kita, kita tak boleh mempertahankan. Perompak tu kita bagi tahu dia, sila masuk, sila masuk. Silalah masuk rumah saya. Kalau nak ambil, ambil lah. Macam cerita Piramli pula. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa di dalam, saya di luar. Dah jadi macam tu. Sebab undang-undang kita pelik. Perompak kita tak boleh bunuh. Sedangkan kalau dalam Islam, orang yang menceroboh maruah ni maknanya dia masuk ke rumah kita. Kita yang mempertahankan diri kita dan ahli keluarga kita, kalau kita mati, hukumnya mati syahid. Dan orang yang masuk rumah kita tanpa keizinan kita, kita boleh bunuh dia. Sebab dia mencabar maruah. Yelah, dia masuk rumah kita ikut suka, ikut umur. Orang sepatutnya masuk rumah ikut depan, bagi salam. Tapi sekarang ni perompak pun dah bagi salam, tuan-tuan. Baik ya. Dia bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita jawab salam, buka pintu, parah kat situ. Kalau masa tu tuan-tuan tak boleh nak buat apa kan, nak mempertahankan diri, tak boleh, nak bagi je lah apa yang ada. Tapi kalau perompak tu cuba memperkosa isteri, anak kita, takkan kita biar je. Tuan-tuan biar je lah. Dia pun buat bukan susah, bukan senang. Dia mengikhlaskan diri dia. Memang nak kena penampar lah orang. Sebab kita kena tahan maruah kita. Walaupun memang undang-undang kata orang masuk rumah kita tak boleh bunuh. Dah jadi macam mereka kita ni, tuan-tuan. Sebab kita tak boleh menjaga apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Yang mereka syarikat memang ada undang-undang. Kalau orang lain datang, suami orang lain datang masuk rumah kita, berdua-duaan dengan isteri kita, kita tak boleh buat apa-apa kepada suami orang yang masuk rumah kita. Kalau kita bunuh, kita kena. Kan pelik kan? Padahal rumah kita. Itu undang-undang pelik. Sebab itu kita ni, undang-undang ni jarang ikut syariat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi syariat ini Allah Ta'ala dah tentukan. Oleh
itu Allah yang maha bijaksana telah menurunkan syariat atau agamanya kepada manusia mengikut perubahan dan perkembangan seperti. Ada mulanya syariat Allah diturunkan secara mudah dan ringkas sahaja, supaya sesuai dengan pertumbuhan akal manusia yang menerima. Selepas itu diluaskan sedikit demi sedikit hingga akhirnya Allah menurunkan satu syariat yang lengkap. Syariat itu dah lengkap dah sampai hari ini, kemas dan sempurna serta dapat menjaminkan keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia seluruhnya. Kemas. Itulah Sultan Brunei, dia kata apa? Syariat Islam ni telah pun lengkap, kita tinggal ikut aja peraturan yang Allah Ta'ala dah tentukan. Sultan Brunei dia memang alhamdulillah Allah Ta'ala dah bukakan pintu hati dia untuk pelaksanaan seluruh Brunei. Walaupun kecaman macam-macam, tapi dia buat tak layan. Ini negara beta, ikut suka beta lah, jangan kacau. Ini sultan yang berani macam ni. Jadi bila kita ada sultan yang macam ni, kalaulah negara kita ada jenis macam ni, alhamdulillah lah. Jenis dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni selamat kalau sekiranya pemimpin kita takut dengan Allah. Saya ulang lagi sekali, kita ni akan selamat kalau sekiranya pemimpin kita takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tak takut dengan Allah, fasna' ma syi'ta, cakap Arab. Maknanya ikut suka lah, mudah buat apa, fasna' ma syi'ta, ikut sukalah buat apa. Nabi Muhammad penyudah Nabi dan Rasul. Hukum-hukum yang lengkap dan syariat yang sempurna itu hanya terdapat pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sahaja. Dengan sebab itu Allah tidak akan menurunkan lagi syariat lain selepas daripada itu. Maknanya penutup bagi syariat yang ada hari ini adalah syariat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Itulah syariat yang terakhir. Tak ada lagi dah tuan-tuan. Jangan tiba-tiba pula bawa ada syariat baru, tiba-tiba muncul pula. Jangan sampailah ada ajaran-ajaran pelik lah. Dekat kampung Seri Ceting ni harapnya jangan ada ajaran-ajaran pelik. Cukuplah syariat dah ada, dah lengkap. Tiba-tiba ada pula bawa syariat kata tak payah sembahyang Jumaat. Contoh ni contoh. Tak payah sembahyang Jumaat, penat je sembahyang Jumaat. Tapi saya rasa tuan-tuan tak penat dah sembahyang Jumaat. Masa aircon ada, dah sejuk sikit lah. Dulu memanglah penat, perlu-perlu sembahyang Jumaat kan. Sekarang dah tak penat lah. Jadi kalau ada ajaran yang kata sembahyang Jumaat ni tak payah, hanya niat sahaja, ni ajaran sesat, bahaya. Dulu dekat Kuala Langat ada tuan-tuan ajaran sesat, muncul dekat Kuala Langat macam-macam. Kenyataan tentang peraturan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir dan penyudah Nabi itu telah diterangkan dalam risalah dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum. Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad pun dah cerita tentang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasul kepada kamu untuk membenarkan apa yang diturunkan sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Betul tuan-tuan. Maknanya Nabi Isa turun membenarkan kitab yang sebelum daripada itu dan menyampaikan berita gembira. Nabi Isa pun ceritakan kepada kaumnya Bani Israel bahawa aku nak sampaikan kepada kaumku
berita gembira. Apa berita gembira ini? Iaitu dengan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripada aku. Lepas daripada aku ni, kata Nabi Isa, akan ada Nabi yang bernama ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad ataupun Muhammad. Inilah nama Nabi. Benda ni diceritakan oleh Nabi Isa, membenarkan Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan membenarkan tentang akan datangnya seorang Nabi yang namanya Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi Isa ni dah cerita orang yang sebelum dengan orang yang selepas dia. Sepatutnya kaum Nasrani dia boleh terima berita. Kalau dia betul-betul lah percaya kata Nabi Isa ni Nabi dia. Kita tahu Nabi Isa ni mana Nabi kita. Cuma dia ni takut dia tak percaya apa Nabi Isa kata, dia tak nak terima. Sebab itu dia hanya terima setakat Nabi Isa saja. Ni orang Kristian. Setakat Nabi Isa je dia kata. Cukup lah. Sedangkan dalam kitab dia pun, Injil pun sebut, Injil yang asal tu menyebut tentang bahawa adanya Nabi selepas daripada dia. Sebab Nabi Muhammad itu menjadi Rasul penghabisan ialah kerana agama yang disampaikannya itu adalah sebuah syariat yang lengkap. Jadi syariat Islam ni turut lengkap, tuan-tuan, dalam segenap segi hidup, iaitu mengandungi asas-asas kepercayaan, perkara berkaitan dengan ibadah akan lengkap, kemasyarakatan lengkap, asas-asas ilmu pengetahuan dan lain-lain perkara yang menjaminkan keselamatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Lengkap dah tuan-tuan. Keseluruhan kehidupan manusia dalam Al-Quran disebut dengan lengkap, selengkap-lengkapnya. Tuan-tuan jangan pula kata Quran tak lengkap. Bahaya. Iman goyang, boleh gugur akidah. Quran lengkap dah, 30 juzuk, 114 surah, lengkap dah tu. Apa nak lagi? Cuma kita je tak berapa nak mengkaji mungkin Al-Quran. Al-Quran ni kalau kita kaji lagi banyak ilmu yang kita tak tahu. Lagi banyak kita tak tahu. Kalau kita rasa kita dah tahu, tak payah mengaji, tuan-tuan. Sebenarnya kita ni lagi duduk mengaji, lagi banyak tak tahu. Betul tak? Ke tuan-tuan rasa lagi lagi duduk tu lagi alim aku ni puasa dah banyak dah guru. Kan? Jangan tuan-tuan. Saya sendiri masih lagi kadang-kadang duduk dengar mengaji, duduk tengok lagi, masih lagi mendengar orang lain menyampaikan ceramah, masih lagi. Tak boleh. Kita tak boleh kata dah lengkap dah, cukup lah. Apa mengaji tinggi-tinggi. Kita kan suka macam tu kan. Tak payah mengaji tinggi-tinggi lah. Mengaji kena mengaji, tuan-tuan. Kalau tak ada mengaji PhD, mengaji kat masjid-masjid je lah. Ini pun dah menambahkan ilmu kita. Dan menuntut ilmu tu bendanya wajib, bukan sunat. Tuntutlah ilmu wajibun ala kulli muslim. Utlubul ilma. Menuntut ilmu tu kan faridatun ala kulli muslim. Faridah tu maknanya apa, tuan-tuan? Wajib, bukan sunat. Kalau sunat ni tak apa. Kita faham sunat ni buat dapat pahala, tinggal, tak ada masalah. Betul tak? Tapi kalau kita faham faridah ni apa dia? Wajibun. Bila kata wajib, buat dituntut oleh Islam, tinggal berdosa. Dia macam tu. Nak bagi faham faridah. Tapi kalau kita anggap faridah ni biasalah, ada pun tak ada, tak ada pun tak apa, iaitu sunat. Kita jangan anggap menuntut ilmu ni benda-benda sunat, tak wajibun. Sebab itu anak kita ni kalau dia menuntut ilmu tu hukumnya wajib.
hantar ke sekolah agama. Wajib dia menuntut ilmu agama, bukan sunat. Ada mak ayah hari ni cukuplah sekolah kebangsaan aja, agama tak payah, kan? Sebab fikirkan bayar. Fikir bayar tu, tuan-tuan, kita ni kalau fikirkan pasal duit je, tuan-tuan, tak habis kita punya cerita. Asyik cerita duit tak habis-habis. Hari-hari duk fikir duit. Sebab itu ada lagu duit-duit, di mana kau duit. Duk fikir duit je. Sebab kita duk fikir duit tak habis-habis. Sebab itu jangan fikir sangat pasal duit lah. Tak boleh ustaz, kena fikir juga sekarang. Pasal duit tu alat sahaja, bukan matlamat, tuan-tuan ya. Duit ni alatun, alat sahaja. Jangan jadikan matlamat. Kalau duit ni jadi matlamat, itu yang tak balik-balik rumah nak cari duit. Luar pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam. Suka dia lah. Nak cari duit tak habis-habis. Jadi kita ni kalau fikir duit tak habis cerita, tuan. Kita buat kerja kena fikir duit. Ada duit boleh jalan. Tak ada duit no way man. Sekarang ni kan macam tu. Tuan-tuan yang jadi jawatan kuasa masjid, jangan fikir sangat pasal duit. Kalau fikir duit sangat, tak habis cerita kita ni. Kita nak memakmurkan masjid Allah Ta'ala ni, kalau fikir duit, Allahu Akbar, masing-masing dia fikir, saya ni pasal tak ada elang, jadi kalau ada elang, barulah saya ke depan. Kalau dia fikir macam tu, kalau kita dah fikir elang, sampai bila lah kita tak nak cari pahala? Kita buat yang paling utama sekali pahala, bukan duit, pahala tu. Buat kerana pahala, kerana Allah. Cari pahala sebanyak mungkin. Kan dia suruh cari pahala sebanyak mungkin. Duit ni sekadar hadiah saja, tuan-tuan. Hadiah. Kalau kita kata nak jadi kaya sebab jadi jawatan kuasa masjid, habislah kita. Kata semenjak saya jadi jawatan kuasa masjid, saya jadi kaya. Na'udzubillah. Kita kena letakkan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ni orang yang beriman. Fikir pasal nak buat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu barulah kita rasa alhamdulillah, amanah ni aku kena buat. Itulah. Kalau orang bagi duit, dapat duit daripada bendahari masjid, dari kata ni ada hadiah sikit, alhamdulillah, amin, terima kasih. Sebahagiannya masuk dalam tabung balik. Kan maknanya banyak pahala yang tuan-tuan nak buat. Berpusing-pusing pahala. Tapi kalau kita duk fikir sebulan, kenapa tak dapat-dapat? Kadang-kadang duk fikir tu pening, tuan-tuan, tak boleh tidur. Jangan sampai jadi gitu. Kita buat benda ni kerana Allah, bukan kerana nazir, bukan kerana imam, bukan kerana bilal, tapi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi pula syariat yang diterimanya itu adalah sesuai untuk digunakan pada sebarang masa dan tempat. Syariat Islam ni dia sesuai untuk masa sekarang, tahun 2020, yang akan datang, yang telah lalu, sesuai. Jadi tak payah kita rasa sekarang ni rasa tak ada lah. Syariat Allah memang sesuai mengikut masa dan zaman. Sangat sesuai. Dengan sebab itu tidak perlu diturunkan syariat lain lagi. Tak perlulah syariat lain. Sebab itu Nabi Isa yang turun di akhir zaman nanti, asasnya bukan bawa syariat, tapi hanya untuk membunuh Dajjal. Itu saja. Nabi Isa turun hanya untuk membunuh Dajjal. Dia tak bawa syariat baru. Jadi orang Islam kena beriman dengan perkara ya. Beberapa dalil daripada Al-Quran dan hadis firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40.
"Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Maksudnya bukanlah Nabi Muhammad itu bapa kepada sesiapa pun dari kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penyudah segala nabi. Ini dalil berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Yang kedua, sabda Nabi SAW, riwayat Tirmizi dan Ahmad, "Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasul ba'di." Maksudnya bahawa sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu telah putus. Maknanya dah putus. Dengan sebab itu tidak ada lagi rasul dan nabi sesudah aku, kata Nabi. La nabiyya ba'di. Tak ada lagi nabi selepas daripada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Isa turun, Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal saja. Yang ketiga, sabdanya lagi, "Mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a libani labina fa kana man dakhalaha fa nazara ilaiha qala ma ahsanuha illa mawdi'a hadhihi labina fa ana mawdi'ul labina khutima bi al-anbiya'i alaihi wassalatu wassalam." Maksudnya, bandingan aku dengan nabi-nabi yang dahulu kala samalah dengan seorang tukang yang membina sebuah rumah. Setelah bekerja menyempurna dan memperelokkannya, hanya tinggal sekeping batu bata sahaja. Macam buat rumah kan. Tukang-tukang sebelum ni dah buat dah. Tinggal hanya sekeping batu bata sahaja. Orang ramai yang melihatnya merasa hairan dan bertanya, alangkah baiknya bangunan itu jika dipenuhkan tempat yang kosong itu dengan sekeping batu bata lagi. Orang tengok rumah ni ada tinggal sekeping ni batu bata. Dan tentu buat rumah kan, tiba-tiba ada satu lubang. Kenapa berlubang rumah ni? Kan? Patutnya tutup lah lubang ni. Sahut baginda, "Akulah batu bata itu dan akulah penyudah segala nabi." Nabi kata pelengkapnya Nabi Muhammad tutup batu bata tadi. Cukup lengkaplah sebuah rumah. Tuan-tuan Tapi rumah tuan-tuan lengkap dah. Setakat ni tak ada yang berlubang sebenarnya. Cuma elok dah. Demikianlah di antara dalil yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu Rasul yang akhir sekali dan tidak ada lagi Nabi dan lain selepas. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa kelebihan dan keistimewaan dari Nabi-Nabi yang lain. Di antara ini Nabi kita, Nabi Muhammad, kelebihannya apa dia? Berselawat atas Nabi Muhammad pun dapat pahala. Itu punya kelebihan nak bagi paling mudah, nak bagi makluman pada tuan-tuan. Selawat atas Nabi pun dapat pahala. Sekadar sebut sallallahu alaihi wasallam, kan senang tu kan? Tapi benda itulah yang paling susah nak sebut kan? Selawat aja. Sebab itulah Sufyan Ats-Tsauri diceritakan pasal selawat ni, kelebihan selawat ni dalam Tanbihul Ghafilin. Bahkan Abu Laith As-Samarkandi yang mengarang kitab ni pun disebut kisah bagaimana seorang yang berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Pemuda yang rajin berselawat atas Nabi, bila Sufyan Tsauri duk tengok dia keliling, dia pergi mengerjakan haji, tengok orang duk tawaf tu kan, tawaf pusing apa Kaabah tu. Pemuda ni dia menyebut selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Selawat je kerja dia. Habis tawaf, Sufyan Ats-Tsauri datang dekat pemuda ni, dia tanya. Dia kata, "Tuan, saya dengar tuan duk selawat aja ni. Biasa tawaf ni orang ada bacaan dia kan. Bacaan pertama orang baca ni, baca kedua ni. Tapi pemuda ni asyik selawat tak habis-habis." Bila kata selawat, maka Sufyan Ats-Tsauri tanya, "Aku tak pernah dengar lagi orang duk tawaf ni sebut selawat atas Nabi." Pemuda ni kata, "Wahai tuan," dia kata, "dulu saya pernah pergi haji," dia kata, "dengan ayah saya. Kebetulan ayah saya ni masa pergi haji, dengar duk tawaf ni meninggal."
Ni biasa orang pergi buat umrah ke haji ke, meninggal dekat sana ni memang kelebihan tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, orang pergi umrah ni, pergi haji ni kira pergi nak menghadap Allah lah ni. Ya. Jadi kalau dia tak balik tu jangan menangis lah. Dia dapatlah doa yang dimakbulkan oleh Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan nak meninggal kat sana, baik meninggal kat sana. Tapi kalau meninggal juga dekat Seri Ceding ni, janganlah pula pagar. Nak meninggal kat Seri Ceding, nak buat macam mana kau balik buat umrah meninggal pula kat Seri Ceding. Janganlah pula tuan-tuan hantar pula mayat yang pergi ke sana. Tak payah. InsyaAllah baiklah tu. Ya, lepas buat umrah, balik daripada buat umrah meninggal kat Seri Ceding. Okeylah tu, baguslah. Jadi benda ajal ni, ajal maut di tangan Allah. Allah Ta'ala kata, kamu meninggal dekat Mekah, meninggal Mekah. Tapi kalau kamu meninggal kat Seri Ceding, buat macam mana? Jadi kita kena urus. Jadi nak ceritakan pemuda ni, bila dia duduk selawat ni, Sufyan Tsauri tanya, asyik kamu selawat ni kenapa? Dia kata masa pergi haji tu ayah saya meninggal. Masa dia meninggal, saya nangislah. Ayah meninggal kan. Dia letakkan mayat ayahnya kat atas riba. Masa dia letak ke ayah dia tu, wajah ayah ni bertukar menjadi hitam legap. Bayangkan tuan-tuan, orang meninggal, muka ni hitam legap. Ini tanda-tanda apa tuan-tuan? Tanda ada masalah lah jenazah. Ya? Jadi orang yang menguruskan jenazah ni biasanya dia tak akan cerita sangat. Jangan ceritalah aib. Kalau dia suruh dia nampak. Sebab itu tuan-tuan yang jarang, jenazah kadang-kadang kita buka kan. Kalau lelaki tu kita nak tengok muka dia kan. Kenapa tuan-tuan? Bila ada orang meninggal kan, tuan-tuan buka kan, kita tutup jenazah tu. Tuan-tuan pun datang, buka tengok, betul tak? Sunat lah, hukum dia sunat tengok. Tapi kalau tiba-tiba dia jelir lidah, gitu kan. Maknanya dia belum meninggal lagi tu. Ya. Dia cap-cap pula dengan kita kan, dia buat awak. Jadi tuan-tuan kalau kata jenis lihat jenazah ni dengan membaca ayat Quran, sedekahkan Al-Fatihah dan sebagainya lah. Jadi kalau wajah ni hitam, tuan-tuan jangan tak payah cerita lah, tutup balik. Ya. Jadi balik keluar daripada rumah pewaris, dia pun cerita hitam muka dia, memang jahat tu. Tak payah cerita lah. Cukup tutup. Jangan cerita aib tu ya. Pemuda ni dia cerita bukan apa, dia nak menceritakan tentang apa benda yang berlaku. Jadi bila dah hitam wajah ayah ni, dia menangis juga. Dia tutup lah. Takut dia. Masa dia menangis-nangis tu, tiba-tiba dia tertidur. Dia kata orang menangis boleh tertidur. Tuan-tuan kadang-kadang tak menangis pun dengar ceramah je tidur. Ni orang menangis-menangis tidur. Allahu Akbar. Ini kata apa? Menangis sambil boleh tidur. Punya lama tu. Masa dia tidur, dia bermimpi ada seorang lelaki yang berpakaian cantik, wajahnya putih berseri-seri datang. Dalam mimpi dia. Ini kalau mimpi di Mekah ni memang mimpi yang barakah. Tuan-tuan kalau dapat mimpi kat sana, mimpi yang baik-baik, jumpa Rasulullah, Masya Allah, hebat. Jadi pemuda ditanya, kamu ni siapa? Dia kata, saya ni datang nak menziarahi ni ayah kamu ni kan. Jadi orang muda yang cantik ni pun, dia pun tengok, bila dia buka wajah ayah lelaki ni, hitam legam kan. Jadi dia pun kata, ayah kamu sebenarnya masa dia muda. Ni anak tak tahu apa benda ayah buat dulu masa muda, betul? Ke tuan-tuan tahu? Itu pelik lah ya? Dulu mak masa kecil-kecil saya tahu mak buat apa. Kalau kita pula tahu tu pelik tu. Jadi sejarah orang dulu, anak tak akan tahu apa ni. Jadi yang menceritakan Nabi, lelaki ni lah. Ya. Lelaki ni kata, ayah kamu ni dulu seorang yang memang banyak melakukan benda-benda maksiat.
Alhamdulillah lah. Jadi hitam wajah. Bila kata banyak dengan wajah hitam tadi, maka pemuda yang kemas pakaiannya ni, dia pun sapulah wajah ayah budak lelaki ni tadi. Bila disapu, ditutup balik. Cumanya dia kata ayah kamu ni dia ada kelebihan. Walaupun dia buat nakal dulu masa dia kecil, masa dia muda-muda tu, tetapi ayah kamu ni seorang yang suka berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka selawat. Pemuda ni tanya, kamu ni siapa? Akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki budak muda tadi pun terjaga daripada tidur ni. Jaga daripada tidur, lelaki ni pun buka balik kain yang menutup wajah jenazah ayahnya. Ayahnya tadi wajahnya bertukar menjadi putih berseri-seri. Macam cerita sayap Jibril je, bukan. Jadi cerita memang dalam kitab. Tuan-tuan tengok dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laith As-Samarkandi, bab kelebihan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Diceritakan pasal kisah ni. Dalam kitab Mukasyafaratul Qulub pun ada sebut kisah ni, tuan-tuan. Boleh tengok. Inilah kisah yang menunjukkan kelebihan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Wajah boleh bertukar menjadi putih. Jadi gembiralah hati pemuda ini. Dengan itulah katanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, maka aku tidak pernah melepaskan lidah aku ni kecuali dengan aku sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan selawat, tuan-tuan. Tuan-tuan dalam perjalanan nak pergi ngeteh, selawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Betul? Sebab itu Piramli ajar kita, tuan-tuan. Betul tak? Ibrahim Pendek. Perasan tak? Bila Piramli nak masuk je, nak cakap pasal nak meminang anak dara dia kan, apa Ibrahim Pendek cakap? Allahumma shalli ala Muhammad. Betul tak? Sebab apa? Sebab itulah dia pandai tangkap Haji Bakhil Mohong tu. Sebab dia rajin selawat, rupanya Ibrahim Pendek ni. Jadi tuan-tuan kena rajin selawat. Pergi ngeteh tu selawat Allahumma shalli. Sampai je dekat kedai ngeteh, ada orang belanja. Itu namanya rezeki. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan rajin berselawat atas Nabi, Allah beri ketenangan, kesenangan. Disebut oleh ulama, orang yang rajin berselawat atas Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala beri kesenangan dan ketenangan. Itulah dia ketenangan. Tenang aja, orang lain asyik bayar je, kita tak nak bayar. Kan tenang namanya. Orang belanja, itu namanya rezeki, tuan-tuan tak bayar. Orang nak belanja. Sri Ceting ni tuan-tuan memang hebat. Saya jaranglah kata duduk, tiba-tiba dah ada orang bayar lah. Lepas itu saya tak boleh ngeteh. Sebab ada orang bayar kan. Duduk je tak ada orang bayar. Ustaz tak bayar-bayar. Oh ya, senang betul lah, tuan-tuan ni. Sri Ceting ni memang belum sempat bayar, dia kata dah ada orang bayar. Tak tahu siapa bayar. Kedai imam muda lagi lah, lagi cepat. Ramai sangat orang bayar kan. Jadi nak beritahu tuan-tuan, rajinlah berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu paling pendek. Ataupun sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ataupun banyak selawat ni kan. Ikutlah tuan-tuan. Jadi boleh berselawat atas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu lagi panjanglah. Kama barak ta'ala, itu panjang. Jadi selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kelebihan yang diberikan, keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian baginda ialah Rasul yang penghabisan sekali dan tidak ada lagi Nabi dan Rasul selepas. Baginda lebih mulia dan lebih utama daripada makhluk-makhluk lain. Nabi Muhammad ini lebih mulia. Walaupun dia manusia, tapi manusia yang mulia. Dan pengajaran yang dibawanya merangkumi segala pengajaran Rasul-Rasul sebelum. Rasul-Rasul sebelum ni merangkumi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat.
Yang ketiga, baginda diutuskan kepada seluruh alam termasuk manusia dan jin. Jadi jin pun dia tahu Nabi Muhammad ni adalah Nabi penghabisan. Sebab itu sekumpulan jin ni bila Nabi berdakwah tu kan, Nabi berdakwah dengan sekumpulan jin. Nabi pesan pada Aisyah, saya balik lambat, jangan tunggu. Nabi kalau bagi tahu Aisyah tu maknanya dia balik, tak payah tunggulah. Aisyah ni dia suka tunggu Nabi. Ialah isteri yang solehah ni kan. Nabi kalau balik malam tu dia memang tunggulah. Bukan kalau dapat isteri macam ni bagus ni, tunggu suami balik. Tak balik-balik kan, pukul 11 tak balik juga orang tua ni. Dah keluar perkataan orang tua lah. Masuk je pukul 1 tak balik, orang tua ni nak mampus apa? Pukul 1 tak balik lagi kan. Dia biasalah. Jadi isteri yang tunggu suami ni bagus sebenarnya. Dia tunggu suami dia tak balik-balik. Jadi Aisyah, Nabi dah pesan jangan tunggu, dia tunggu juga. Sebab Nabi kalau berdakwah dengan jin memang lama tuan-tuan. Jin pula boleh dengar ceramah Nabi 4 jam 5 jam, tak ada masalah. Satu hari satu malam pun dia boleh dengar ceramah Nabi. Tuan-tuan, kita dengar ceramah agama dalam 30 minit je. Betul tak? Manusia, kita pasal manusia, kita bukan jin. Sesuai lah. 30 minit je pula lah kita gelisah. Sebab kita bukan jin. Kalau kita semua jin, 4 jam pun tahan. Saya pergi kuliah tak kisah, 4 jam betul boleh dengar, tak ada masalah. Jadi pasal kita manusia tak boleh lama. Betul tak? Tuan-tuan kalau lama sikit dah mulalah masing-masing duk tengok je. Masing-masing duk tengok bila nak dia kan. Jadi bila kata jin dan manusia, bahkan hayawan pun seronok dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kalau dah haiwan ikan di laut pun seronok, tak ikan di tasik pun seronok, binatang-binatang di hutan pun seronok, jin pun seronok dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Takkan kita ni manusia tak boleh nak sambut Maulidul Rasul SAW? Tak boleh nak sambut kehadiran Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada yang kata bid'ah sambut kelahiran Nabi. Bid'ah saja kan? Dia sambut birthday dia dengan kek, tak bid'ah pula. Letak pula lilin. Yang tu tak bid'ah. Sambut kelahiran Nabi bid'ah. Mana dia belajar? Sebab itu kalau haiwan pun seronok kelahiran Nabi, kita manusia ni sepatutnya lebih seronok lagi bila Nabi lahir. Jadi tuan-tuan, selawatlah atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, baginda dikurniakan Al-Quran dan menjadi mukjizat yang paling besar sekali yang tidak lapuk sepanjang zaman. Al-Quran tidak akan lapuk sepanjang zaman. Yang kelima, baginda dikurniakan kuasa memberi syafaat yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang besar di padang mahsyar kelak. Nabi sanggup memberikan syafaat kepada umat. Nak tolong umatnya masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila timbang mizan tu berat, yang jahat tu berat, Nabi akan berusaha letakkan apa semua bagi nak memberatkan amalan yang baik umatnya. Berusaha Nabi. Kita tak nak berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Di mana kita Nabi yang sayang sangat dengan umatnya, kita pula lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah dia kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bab yang ke-20, mukjizat Rasul. Kita tengok sikit mukjizat. Arti mukjizat. Mukjizat mengikut bahasa bererti yang melemahkan, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah suatu perkara yang menyalahi adat. Amrun khariqun lil adat. Perkara yang menyalahi adat, yakni luar biasa, yang dikurniakan kepada seorang yang mendakwa dirinya menjadi Rasul, dan ia tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Mukjizat Nabi ni tak boleh ditiru. Macam kita nak tiru apa-apa tak ada. Ada pun nabi-nabi palsu dulu, konon dia nak buat mukjizat, konon nak buat.
tapi tak jadi. Buat malu company je. Jadi kita ni bila kata mukjizat, benda yang amrul khariqun lil alam, benda yang luar biasa ni banyak tuan-tuan. Satu, mukjizat. Yang kedua, karamah. Karamah ni juga luar biasa. Dia berlaku hanya kepada ulama, orang yang disebut alim ulama dan para wali. Maka karamah boleh berlaku dekat orang. Ada satu lagi yang disebut luar biasa, namanya ma'unah. Ma'unah ni maknanya benda luar biasa juga. Dia pertolongan daripada Allah, berlaku kepada orang biasa macam kita. Tapi orang biasa ni dengan izin Allah Ta'ala. Contoh saya bagi berkaitan dengan karamah. Karamah ni maknanya berlaku kepada wali. Diceritakan oleh Ustaz Zahazan Muhammad berkaitan dengan orang hebat, seorang guru alim di Melaka, namanya Tuan Haji Abdul Wahid. Di Melaka ni rupanya ada Tok Guru, Tok Guru bodoh. Kita tak perasan Melaka. Jarang Melaka kita dengar ada Tok Guru, betul? Biasa Tok Guru ni belah-belah Selangor. Selangor ni ada Tok Guru bodoh, Tuan Guru Haji Ehsan, Kiai Haji Ehsan Sabah Pernah, Tuan Guru banyak. Selangor ni banyak Tuan Guru. Kalau kita lihat Melaka ni jarang dengar. Tapi rupanya ada orang alim, wali di Melaka, Tuan Guru Haji Abdul Wahid. Hebatnya apa dia? Berlaku karamah dekat dia. Selepas dia meninggal baru diceritakan oleh anak murid dia. Ini diceritakan oleh Ustaz Hasan. Apa karamah yang berlaku dekat dia? Dalam perjalanan nak pergi mengajar, naik kereta. Kereta tak ada minyak habis. Berhentilah tepi jalan. Bila berhenti tepi jalan, tak ada selesai minyak. Tuan Guru Haji Wahid ni turun, pergi dekat parit sungai. Tak ada pakai air mineral. Buka, ambil botol kosong, tak ada air. Oh, dekat air sungai tu, dia pun naik atas. Anak murid dia nampak Tok Guru tu tuang air tadi dekat tangki minyak kereta. Start kereta, elok jalan. Benda tu tak diceritakan oleh anak murid dia kerana Tok Guru Haji Wahid ni kata, jangan cerita benda-benda pelik yang kamu nampak. Kerana aku bimbang nanti Petronas datang dekat sungai ni, dia buat minyak. Itu saya tambah lah. Tentu tak percaya pula. Tak, iaitu saya tambah. Betul lah, kalau ada air boleh buat minyak. Sekarang ni tuan-tuan jangan jadi hal. Semua orang nak buat benda-benda yang kata lagi mudah kan. Itu karamah tu hanya berlaku dekat Tok Guru tu saja. Kereta lain semua tak boleh pakai air kan? Itu kelebihan. Sebab itu karamah ni dia berlaku dekat wali Allah dengan orang-orang alim tu. Sebab itu Tok kenali banyak peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian pelik. Tok janggut, itu banyak tu semua. Itu semua ulama-ulama. Abdul Rahman Limbung, itu semua ulama-ulama besar. Banyak benda-benda pelik berlaku. Allah Ta'ala beri karamah. Dulu di Johor, dulu saya pernah cerita ada seorang Tok Guru di Parik Yusuf. Parik Yusuf Johor, ada seorang Tok Guru, orang alim. Apa karamah dia? Karamah dia ialah masa berlaku Jepun, peperangan Jepun. Jepun ni dibunuh oleh orang kampung kerana dia cuba nak memperkosa anak dara situ lah. Dibunuh oleh orang. Bila bunuh, tentera Jepun dengar tentera dia dibunuh, maka satu batalion naik kapal laut nak serang. Masa tu nak serang mengikut sarang buaya. Di Parik Yusuf tu ada satu sungai sarang buaya. Kuala yang daripada laut nak masuk. Jadi masa Jepun datang tu, Tok Guru ni pesan dekat orang kampung. Dia kata, apa yang kamu boleh baca, baca. Jadi yang ni boleh baca Fatihah, boleh baca Bismillah kan. Ikut apa benda dia baca. Jadi kamu waktu Jepun datang nanti, pergi semua ke pantai, bacalah apa yang kamu nak baca. Apa berlaku karamah? Karamahnya ialah Jepun datang dengan kapal. Dia ingat dah sampai kat tebing, rupanya kat tengah-tengah laut lagi. Terjun semua tentera Jepun, habis mati. Itu karamah yang berlaku. Benda-benda macam ni tuan-tuan, dia
ada hikmah, ya. Kita berhenti sekejap. Tujuan mukjizat Allah mengurniakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul itu ialah yang pertama untuk membuktikan bahawa mereka adalah sebenar-benarnya Rasul atau Nabi. Kalau dia benar-benar Rasul dan Nabi, maka tanda dan bukti yang paling utama ialah mukjizat. Ya, tapi sekarang dah tak ada lah tuan, ya, sebab Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mengatasi dan mengalahkan kekuatan umat masing-masing. Ya, umat masing-masing ini ada dengan kelebihan masing-masing. Jadi mukjizat Nabi ini mengalahkan apa yang cuba diketengahkan dari sihir dan sebagainya. Yang ketiga, melahirkan kekuasaan Allah dan ia boleh dilakukan sesuatu mengikut kehendaknya yang mutlak. Melahirkan kekuasaan Allah yang ia boleh lakukan sesuatu mengikut kehendaknya yang mutlak. Maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bahagian perkara yang menyalahi adat. Apa perkara yang menyalahi adat tadi yang kita sebut? Perkara luar biasa yang menyalahi adat itu ada 5 bahagian. Bahagian yang pertama, kata ulama, irhas. Irhas ni apa dia? Kejadian pelik yang berlaku sebelum kenabian. Masa umur Nabi dalam lingkungan 40 ke bawah. Kalau benda-benda pelik berlaku, masa tu disebut sebagai irhas. Ya, Nabi dapat wahyu kan umurnya berapa? 40 tahun kan. Jadi antara tanda-tanda irhas tu, permulaan kerasulan seperti awan yang mendung yang memayungi Rasulullah sebelum baginda dilantik menjadi Rasul. Awan ni kan ada yang meneduhkan Nabi, ikut aja Nabi kan awan. Itu tanda-tanda irhas. Disebut sebagai irhas, bukan mukjizat, irhas. Yang kedua, karamah. Itu saya kata tadi, karamah. Karamah ni berlaku kepada sesuatu kemuliaan yang dikurniakan kepada orang salihin. Salihin ni makna tok guru lah. Dan orang yang muttaqin, yakni aulia, para wali. Sebab itu kalau kita nampak orang alim, wali ni apa, benda-benda yang berlaku dekat dia, benda-benda pelik ni luar biasa. Ini semua karamah. Sebab itu Tuan Guru Haji Wahid yang Melaka ni, tuan-tuan, ada orang susah datang, orang rumah bakar datang minta duit dengan dia. Dia kata, nanti lepas asar tunggu dekat masjid, aku bagi duit. Lepas asar nanti datang jumpa aku kat rumah, aku bagi duit. Dia ada je duit, sentiasa ada duit. Padahal dia tak guru biasa, dia bukan macam kita kerajaan, ada pencen dan sebagainya kan. Dia tak guru biasa mengajar orang ngaji. Mana duit datang? Ini dia akan disebut sebagai karamah. Yang ketiga, ma'unah, suatu pertolongan daripada Allah yang dikurniakan kepada orang yang tidak jelas keadaannya sama ada baik ataupun jahat. Ma'unah ni berlaku boleh kepada kita. Contohnya apa tuan-tuan? Saya bagi contoh. Accident. Bila accident berlaku, kereta remuk, renyuk macam keropok. Tiba-tiba tuan-tuan keluar je daripada pintu kereta tu, elok je pakai tie siap. Maknanya tu apa nama? Makna. Kalau ikut kereta, tuan-tuan dah macam keropok juga, betul tak? Kalau ikut kereta. Tapi tengok, tak ada apa-apa lah. Yang ini makna, pertolongan daripada Allah. Sebab itu pertolongan Allah ni banyak berlaku dekat kita, cuma kita tak perasan. Kalau kita jahat ke, kita baik ke, kadang-kadang boleh berlaku. Tak jelas. Yang keempat, istidraj. Istidraj ni apa dia? Sebagai pendorong kepada orang-orang fasik. Ini berlaku kat orang fasik supaya bertambah lagi kefasikannya. Contoh, apa contoh yang paling mudah? Orang bukan Islam lah, kaya raya, rumah banglo, kita ni sembahyang tonggang-tongging miskin. Betul tak? Kita kata kenapa lah orang yang bukan Islam ni boleh kaya? Itu sebab istidraj Allah Ta'ala beri dekat dia supaya dia akan tenggelam dengan kefasikannya. Itulah dengan Fir'aun, Haman, Qarun, sama lah tu Allah Ta'ala beri istidraj dekat dia.
Tapi tak sedar juga bila dah bagi harta kekayaan, lupa Allah. Setakat ni yang ingat diberi kekayaan, itu yang kubutir. Kubutir, barulah butir. Kan? Yang tu memang, itu bukan istidras lah. Yang tu memang betul-betul kaya tuan-tuan ya. Itu yang dia nak sponsor Kelantan punya pasukan bola, tapi dengan syarat lah kena pakai baju pink. Stadium pun kena cat pink. Dia tak tahulah kalau dia kata dia nak tukar kat Selangor, Selangor nak terima. Dah jadi pink lah pemain bola Selangor. Sebab kalau fikir duit memang tak ada masalah tuan-tuan. Ni orang kaya. Dia jenis orang kaya. Itu bukan istidraj. Itu memang Allah Ta'ala beri dekat dia kurniaan kekayaan. Sebab dia pun sponsor Mahat Hafiz. Ini orang yang baiklah. Tapi kalau orang kaya lupa diri, ayat itu istidraj. Bahaya tuan-tuan. Jangan sampai kita ni diberi istidraj oleh Allah Ta'ala. Istidraj apa dia? Kaya tapi tak ingat Allah. Bagi rezeki banyak, datang masjid pun tidak. Yang ini istidraj. Satu hari biasa Allah Ta'ala tarik. Berhati-hatilah istidraj ini. Dan akhirnya yang kelima, mukjizat. Mukjizat ni suatu perkara yang luar biasa, menyalahi adat, berlaku kepada orang yang mengaku menjadi Rasul dan Nabi. Ini mukjizat. Jadi itu ada beza tuan-tuan Jangan salah sebut. Ini bila kita accident, remuk kereta, keluar daripada kereta, kita kata Alhamdulillah Allah Ta'ala beri mukjizat dekat aku. Salah sebut. Itu bukan mukjizat. Itu makmunah. Betul orang cerita pasal seorang wali ni. Wali itu diberi mukjizat dia. Bukan mukjizat. Iaitu karamah. Kena sebut betul ya. Jangan salah sebut ni. Tengok orang Cina tu kaya, inilah yang dia pun dapat mukjizat ni. Itu lagi salah. Sesat barat. Salah guna. Orang Cina kaya dia kata mukjizat dia dapat. Itu istidraj. Jadi tuan-tuan istilah ni jangan confuse. Ingat betul-betul. Kalau berlaku kepada Nabi sebelum kenabian, itu irhas. Ni benda ni sebenarnya kita belajar masa SHE. Kita tak ingat. Lupa dah Ustaz. Baru nak recall balik. Masa SHE dulu belajar. Tuan-tuan benda ni lah dulu yang saya teringat saya Ustazah Zainah. Ustazah Zainah. Dulu ada Ustazah Zainah duduk sini kan. Masih sihat lagi alhamdulillah. Ustazah Zainah ni lah yang hari-hari duk mengajar bab ni. Dia duk cerita pasal mukjizat irhas. Inilah yang dihafal di budak-budak masa zaman saya lah. Duk hafal irhas, mukjizat apa dia. Sebab dia masuk dalam periksa Jadi tuan-tuan ingat balik jalan record balik. Allah Ta'ala alam. Sekadar itulah dahulu. Kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi tuan-tuan, untuk kuliah Ahad ni ingat saya Ustaz Abu Bakar Jadi teruslah datang majlis ini insyaAllah untuk kita memakmurkan masjid itu. Allah Ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma. Allahumma lawil qulubana min hidayatika kama lawil taraf syamsika abadan balaga rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.